Selamat sejahtera kepada Puan Anim dan rakan-rakan sekalian. Hari ini, saya dan ahli-ahli kumpulan saya akan membentangkan kisah benar dalam kalangan masyarakat yang berkaitan kesihatan mental. Berumur 25 tahun dan merupakan anak sulung daripada 6 orang adik-beradik. Farah merupakan pelajar cemerlang dalam jurusan Perekawanan sebuah universiti di Lembah Klang. Keluarga mengharapkan dia dan sering menjadikan sebagai contoh untuk diikuti oleh adik-adik lain. Artinya kecewa apabila kesemua permohonan pekerjaan yang diperolehnya sejak 10 bulan lalu tidak terbalas. Dia mengalami tekanan. Syarikat tersebut hanya membuat permohonan maaf kerana tiada pengambilan pekerja dilakukan buat masa ini ekoran pandemik COVID-19. Suatu hari, Ibu Farah memanggil dia dan tanya kabarnya. Ibu Farah juga tanya tempat kerja Farah. Farah menipu dengan ibunya, dia kerja di syarikat swasta yang terkemuka. Ibu Farah juga tanya duit dengan Farah untuk kegunaan keluarga kerana perusahaan makanan sejuk beku ayah di kampung terpaksa dihentikan seketika ekoran banjir yang berlaku baru-baru ini. Kehidupannya berubah sejak pandemik COVID-19 melanda negara. Kebanyakan kerja sambilan yang dilakukan sebelum ini terpaksa ditinggalkan kerana majikannya gulung tikar. Kehidupan Farah semakin tertekan sehingga ia pernah terfikir untuk membunuh diri, iaitu dengan meminum air sabun. Prihatin dengan tekanan yang dialami Farah, rakan serumahnya membawa gadis tersebut berjumpa dengan kaunselor. Farah didiagnos dengan mengidap penyakit depresi. Begitupun, dia masih bersyukur kerana kini dia diambil bekerja sebagai seorang kerani di sebuah syarikat swasta. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Afizah binti Ahmad Nisa, calon DMI Golongan 1. Pada hari ini saya akan membentangkan mengenai punca dan faktor mengenai isu yang dibincangkan sebentar tadi. Jadi faktor dan punca yang pertama ialah banyak tanggungjawab yang terpaksa digagas. Sebagai contoh, wanita hari ini sangat multitasking. Mereka membuat lebih daripada satu perkara, terutama bagi mereka yang merupakan anak sulung daripada 6 orang adik-beradik. Mereka bukan sahaja berperanan dalam menuntut ilmu sebagai seorang pelajar, malah mereka juga merupakan seperti bahu kanan ibu bapa, terutama dalam menguruskan adik-beradik yang ramai dan sanggup bekerja demi menyara keluarga. Kesemua tanggungjawab yang digagas ini lama-kelamaan akan menjadi beban kepada diri sendiri dan akhirnya akan menjadi punca stres dan mental. Dan faktor yang kedua ialah terlalu memaksa diri, sehingga terpaksa melakukan sesuatu perkara melebihi had dan kemampuan diri sendiri.
Sebagai contoh yang kita telah lihat sebentar tadi, seperti mana Farah yang sanggup berjuang dalam mencari pekerjaan baru walaupun dia telah hampir berputus asa kerana pekerjaan yang dilakukan sebelum ini terpaksa tinggalkan ekoran majikan yang tidak mampu pertahankan perniagaannya. Dan yang terakhir ialah tiada sokongan dari mereka yang terdekat. Sokongan dari yang terdekat dan tersayang adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Ketiadaan sokongan daripada mereka akan menyebabkan seseorang itu menghadapi mental dan stres, lalu merasakan seolah-olah mereka perseorangan di dunia tanpa tempat bergantung. Ini menunjukkan bahawa setiap masyarakat mempunyai peranan yang tersendiri, sama ada dari kalangan keluarga, rakan maupun sebagai orang awam. Jadi sekian saya, terima kasih. Pengajaran yang boleh kita peroleh daripada cerita ini ialah kita jangan pendamkan masalah kita. Berdasarkan cerita tersebut, Cik Farah tidak menceritakan masalahnya kepada rakan serumah dia sehingga menyebabkan dia rasa stres. Kita sepatutnya mengambil inisiatif, meluahkan apa-apa yang membebankan fikiran kita kepada orang yang boleh kita percayai. Sekurang-kurangnya orang tersebut boleh memberi sokongan seperti mendengar, memahami kita dan beri bantuan kepada kita. Oleh itu kita akan rasa lega dan tidak rasa stres kerana kita akan kurang berfikir tentang masalah tersebut. Pengajaran kedua yang boleh kita peroleh daripada cerita ini adalah kita patut berusaha untuk berfikir secara rasional dan positif. Seperti dalam cerita, Cik Farah telah tertekan dengan hal yang dialaminya sehingga dia membuat keputusan untuk membunuh diri. Selalu bila kita dalam keadaan stres, fikiran kita akan menjadi serabut dan ini akan menyebabkan kita lagi senang untuk membuat perkara luar jangkaan kita. Oleh itu, kita patut berfikir secara rasional tentang apa yang akan kita lakukan dan fikirkan kesannya terhadap ibu bapa dan masyarakat. Kita juga patut berfikiran positif dalam setiap apa yang kita lakukan dan usaha untuk meneruskan hidup kita walaupun ditimpa masalah. Pengajaran ketiga yang boleh kita peroleh daripada cerita ini ialah kita jangan menipu orang. Seperti dalam cerita, Farah telah menipu ibu bapanya tentang dia mendapat kerja, sedangkan Farah masih bergelut mencari kerja. Walaupun kita menipu, tetapi kebenaran masih tidak berubah. Hal ini akan menimbulkan rasa bersalah kepada diri kita dan terhadap ibu bapa juga. Dan ia hanya akan menambah beban kepada diri kita kerana kita terpaksa menutup kebenaran tersebut, dan ia juga akan membawa kepada stres dan depresi. Kita juga mungkin tidak akan dapat apa-apa bentuk sokongan seperti sokongan emosi jika orang tidak tahu perkara sebenar yang kita alami. Terdapat beberapa langkah pencegahan yang boleh diambil sekiranya seseorang individu mengalami tekanan perasaan sehingga cenderung untuk bunuh diri. Pertama, biarkan diri kita bersedih. Setiap orang menghadapi masalah dengan cara yang berbeza. Bersedih tidak bermaksud kita berputus asa. Sebaliknya merupakan satu perasaan normal ketika menghadapi masalah. Dalam erti kata lain, ini adalah tindak balas menjadi terhadap masalah atau cabaran. Oleh itu, kita harus membiarkan diri kita mengalami perasaan ini. Mengendalikan emosi akan membantu kita untuk menangani bunuh diri sebaik mungkin. Seterusnya, cari cara untuk menguruskan stres. Akan ada hari di mana kita merasa sangat sukar untuk mengatasi kesedihan dan kekecewaan sehingga ingin bunuh diri. Pelajari beberapa strategi menguruskan stres yang dapat kita gunakan untuk menenangkan diri ketika kita merasa cemas, tertekan atau kecewa. Langkah-langkah menguruskan stres ini akan membantu kita saat diri cenderung atau terfikir untuk melakukan percubaan bunuh diri. Yang terakhir, dapatkan sokongan dari segi mental dan fizikal. Walaupun ada masa ketika kita ingin bersendirian, jangan mengasingkan diri sepenuhnya.
Kita tidak boleh mengatasi masalah dengan mendiamkan diri dan menghadapi semua masalah bersendirian. Cari orang yang dekat dengan kita dan biarkan rakan, keluarga atau orang yang dipercayai menyokong kita. Luahkan masalah dan dapatkan nasihat daripada mereka yang lebih berpengalaman.